Allah Roh Kudus, tolong kami untuk bisa melihat, mengikuti gerakan-Mu di dalam waktu ini. 求圣灵帮助我们，让我们在所做的一切在你引领之下， Tolong kami untuk boleh menyiapkan diri kami. 让我们可以筹备好自己， Karena Engkau yang mengenal kami sepenuhnya. 因为你非常的认识我们， Karena Engkau tahu pergumulan kami, pertumbuhan kami. 因为你知道我们的挣扎，知道我们成长。 Bahkan ketika kami menabrak tembok, 当我们撞墙的时候， ketika kami breakdown, 而是我们要跌倒的时候， dan ketika kami mengalami breakthrough. 而是我们要有永在一起的时候， Saat ini kami ingin mendengar suara-Mu. Tolong kami untuk mendengar undangan-Mu. 我们这时候听你的话语，让我们可以得到你的邀请。 Tolong kami untuk tidak mendengarkan suara penghakiman dari diri kami sendiri ataupun orang lain. 求你不要听我们每个人自己审判自己， Tapi bukalah hati kami untuk menerima hal yang kami butuhkan untuk langkah kami berikut dalam perjalanan rohani kami. 乃是我们可以听到对我们属灵上道路上有帮助的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主名求，阿门。 Sekali lagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara. 弟兄姐妹们，主你平安。 Ketika hari ini kita bisa memperingati hari turunnya Roh Kudus. 今天我们有机会可以庆祝我们圣灵降临节， Satu keindahan bagi kita sendiri untuk boleh hadir. 就是我们有机会来到这里，是一个美好的机会。 Karena itu mari kita buka seluruh diri kita untuk boleh melihat seperti apa yang Dia mau kerjakan di dalam diri kita masing-masing pagi hari ini. 让我们敞开我们自己，让我们体会到今天早上圣灵要在我们身上做些什么。 Hari ini tema kita berbicara mengenai dewasa dan tidak dewasa. 今天我们的讲题在于这成长、成熟与不成熟。 Diambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. 我们要看哥林多前书第3章第1到第9节。 Kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab, baik sekali kalau Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitabnya. 弟兄姐妹，如果你们带圣经，你们可以翻开圣经来读。 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. 哥林多前书第3章第1到第9节。 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. 哥林多前书3章第1到第9节。 Apakah sudah mendapatkannya? 弟兄姐妹找着了。 Saya menampilkan Alkitab di dalam terjemahan baru yang kedua. 我这个时候是圣经复译本第2的， Mungkin agak sedikit berbeda dengan Alkitab yang ada di dalam gadget Bapak Ibu dan Saudara. 可能这跟你们所拥有的不很相同。 Sudah mendapatkannya? Kalau begitu saya akan membacakannya untuk kita semua. 找着了，我要念。 Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saya yang klik aja ya. Sorry. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah
kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 弟兄们，我从前对你们说话，不再把你们当作属灵的，只要把你们当作属肉体的，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就如今还是不能。你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属肉体，照着世人的样子行吗？有说我是属保罗的，有说我是属阿波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？阿波罗算什么？保罗算什么？无非是这事照着所赐给他们个人的引导你们相信。我栽种了，阿波罗浇灌了，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。栽种的和浇灌的都是一样，但将个人要照自己的功夫得自己的赏赐。 Bapak Ibu dan Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan satu bagian teguran dari Paulus kepada jemaat di Korintus. 我们刚才所读的经文是当时保罗指责当代的信徒们。 Tegurannya itu bukan sekedar kayak menyapa, "Hai, apa kabarmu?" seperti itu ya. 他们的指责不单是说“嗨，你好吗” Tapi teguran itu menegur sesuatu yang salah di dalam diri jemaat Korintus. 他所指责的就是当时哥林多的会友们所犯的罪过。 Mungkin kita bayangkan bahwa kayak Paulus marah, kemudian sikapnya itu menghakimi. 可能我们想象当时保罗很生气，就这边指责他们。 Tapi saya pikir dan saya yakin bahwa ketika Paulus menegur, dia bukan untuk menghakimi kemudian berkata dirinya lebih baik, jemaat di Korintus jelek. 当时他指责他们，教导他们，不是说你们不好， Tapi Paulus menegur dengan kasih. 就是用爱心来指责他们。 Seperti Allah mengasihi kita ketika melihat ada yang salah di dalam diri kita, Allah Roh Kudus menegur hati kita. 就是好像神爱我们，当我们看我们犯错的时候，他就用爱心来指责我们。 Mari kita lihat apa teguran Paulus. 我们看保罗所指的是什么呢？ Apa teguran dari Tuhan bagi jemaat di Korintus dan bagi kita? 就是当时主耶稣上帝怎么样的指责哥林的教会，还有指责我们。 Kalau Bapak Ibu dan Saudara yang buka Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Di situ Paulus memakai istilah manusia rohani, manusia duniawi, makanan keras, susu. 当我们读到哥林多前书第3章第1、第2节的时候，我们看到就是属世界的、属灵的，还有牛奶，还有就是食物。 Paulus berkata saat itu jemaat Korintus itu ibarat seperti manusia duniawi, padahal mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. 当时保罗提醒他们，你们好像属世的，虽然你们已经信靠主了， Karena saat itu firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada mereka itu hanya berupa sesuatu yang lembut, yang lembek, seperti susu. 他们当时他们传的福音给他们，只能够接受，就好像非常软弱的，就好像牛奶一样。 Kenapa Paulus bisa berkata mereka itu seperti manusia duniawi? 为什么保罗当时讲他们是属世的呢？ Karena di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan 5, 因为在哥林多前书第3章第3到第5节， Paulus memperlihatkan tentang jemaat Korintus itu mengalami iri hati dan perselisihan. 因为当时的会友们他们在心中充满着嫉妒，还有纷争。 Yang muncul karena ada fraksi atau perpecahan di dalam mereka. 因为当时他们分了2种派， Saat itu jemaat Korintus terbagi menjadi 2 kelompok. 他们当时有2个的党派， Kelompok Paulus, kelompok Apolos. 就是属保罗的，还有一个是属阿波罗的。 Bapak Ibu dan Saudara, mengherankan sekali bisa terjadi hal ini bahwa ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus di dalam jemaat ini. 弟兄姐妹觉得奇怪吗？为什么有一个党派是属保罗的，一个党派是属阿波罗的呢？
Kenapa? Karena bukan Paulus dan Apolos yang mendirikan kelompok ini. 其实很奇怪，不是保罗或是阿波罗来建筑这个党派的。 Sama dengan Muselyong datang ke tempat ini bukan dengan tujuan mendirikan kelompoknya Muselyong. 就好像我们的梁牧师来到这里，不是他们要找一个属于他的主者。 Kelompok ini muncul karena diri dari jemaat anggota-anggota yang ada. 这个组织，因为他们会友们自己要偏向一个部门。 Dan di sini kita bisa melihat tentang yang namanya manusia duniawinya, pola berpikir mereka. 所以我们看到属世界的人，他们所想法是怎样子的。 Karena kalau di dalam dunia gitu ya, di luar dari gereja, kalau ada kelompok muncul itu biasanya ada pemimpinnya dulu, bukan? 弟兄姐妹，就好像属世界的，在世界当中，如果真的有一个主，一定有一个组长先出来。 Jadi ada pemimpinnya dulu, kemudian baru dia ngerekrut pengikutnya. 就是有了一个组长，他开始找他的会员。 Tapi tidak terjadi demikian dengan diri Paulus dan Apolos. 但是在当时阿波罗跟保罗的时候，不是这样子的。 Kelompok ini muncul karena saat itu jemaat Korintus terjebak dengan budaya setempat, yaitu budaya Yunani. 也就是当时这个哥林多的会友，他们因着世俗的风俗习惯，就是希腊的风俗而组成的。 Saat itu budaya Yunani, pemikiran orang Yunani yang ada adalah mereka sangat mengidolakan seorang pemimpin. 当时希腊的文化当中，他们看到一个族长，他们很崇拜他的族长。 Ketika mereka melihat ada seorang yang punya kepintaran, punya karisma, mereka akan mengikut dia. 当他们看到一个族长是这么的聪明，而且很有成分的，他们是随从他。 Dan orang tersebut yang diikuti sangat senang sekali. 当这些人被跟随的，也感到非常高兴。 Dan ketika muncul kelompok-kelompok yang ada di dalam zaman itu, 当时的时候，如果组成了这个一组的话， mereka bukan hanya sekedar mengikut pemimpinnya gitu ya. 他不单单只是跟随他的族长， Tapi mereka menyombongkan diri mereka, menyombongkan pemimpin mereka. 当时他们觉得骄傲，拥有这样的族长， Mereka merendahkan kelompok yang lain. 他们也看轻别个族长。 Bapak Ibu dan Saudara, 弟兄姐妹们， ketika mereka menyombongkan kehebatan pemimpin mereka, itu kemudian menimbulkan iri hati di antara. 当他们把他们的族长提高的时候，就心中充满着很多嫉妒， Sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. 所以在他们当中成为了很多焦点。 Kondisi seperti ini di masyarakat Yunani saat itu normal sekali. 在当时的希腊的时候，这个事情是一个很正常的事情。 Kadang-kadang kita sedikit mengalaminya ketika masa-masa menjelang pemilu, bukan? 当我们在知道我们要选总统或是选人民代表的时候，常常会有这样的事发生。 Tapi masalahnya adalah di dalam gereja, di dalam jemaat Korintus itu terjadi hal yang seperti ini. 就是当时的哥林多教会也发生这样子的事件。 Karena itu inilah tandanya bahwa mereka saat itu masih seperti manusia duniawi atau sering disebut sebagai bayi rohani. 就是当时的情况，因为这样的情况，所以保罗就称他们成为属灵的婴孩。 Karena itu Paulus menyadarkan mereka akan identitas diri Paulus dan Apolos itu siapa. 所以当时保罗就告诉他们，保罗与阿波罗的成分在哪里。 Makanya di dalam 1 Korintus 3 ayat 5 dikatakan apakah Apolos, apakah Paulus. 就是当时他就告诉他们，虽然是保罗或是亚波罗。 Kemudian kalau kita perhatikan urutan yang dipakai Paulus di dalam ayat 4 dan 5 itu urutannya berbeda. 当我们看第4节、第5节的时候，它的词序不一样。 Kalau ayat 4, Paulus sebut dirinya sendiri dulu baru Apolos. 当第4节的时候，他先讲自己，过后才讲阿波罗。 Hal itu dia lakukan bukan sebagai untuk menyombongkan bahwa dia lebih baik dari Apolos. 当时他没有这样子的看法，他自己比阿波罗更好。 Kemudian dalam ayat 5
dia katakan memakai kata Apolos baru Paulus. 那第5节的时候，他先讲阿波罗，过后才讲自己。 Jadi di dalam ayat 5 kenapa dia pakai kata di dalam ayat 4 dikatakan bahwa dia pakai kata Paulus gitu ya. Karena dia ingin menunjukkan kronologi peristiwa yang terjadi di dalam jemaat. 当第4节的时候，他讲到他在前，因为他要讲起这个的程序。 Jadi waktu jemaat Korintus ini muncul, 当哥林多的会友们发生这样的事件的时候， adalah akibat dari penginjilan Paulus. 就是因为他们听了保罗所讲的道。 Maksudnya begini, bukan hasil kerjanya Paulus ya. 我的意思不是因着保罗所做的事件， Karena seorang percaya kepada Tuhan Yesus bukan hasil kerja manusia, tapi Allah. 但是如果一个人信靠主，不是因着一个人的工作，乃是因着我们的主。 Jadi waktu itu Paulus mengabarkan Injil kepada orang-orang di kota Korintus yang saat itu tidak mengenal Tuhan Yesus. 当保罗讲道给这个哥林的城市的人，当时他们还没有认识主， Ia tinggal lama di situ 他住在那边有一段时间， dan kemudian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kemudian kebentuk menjadi sebuah jemaat. 就是因为有信靠他的人，所以聚起来成为哥林多教会。 Dan ketika sekian lama Paulus ada di situ, kemudian Paulus meninggalkan jemaat ini untuk menginjili ke kota-kota lain. 当他们组织了这个教会的时候，过后保罗又到别个地方去传福音了。 Dan setelah itu baru Apolos kemudian datang untuk menggembalakan jemaat ini. 这个过后有一段时间，保罗又回到那边，再牧养这一群的会友。 Dan di dalam ayat 5 Paulus menyebutkan Apolos terlebih dahulu. 在第5节的时候，保罗就讲阿波罗在前面， Apakah Apolos, apakah Paulus? 或是阿波罗，或是保罗。 Hal ini menunjukkan ia tidak menganggap dirinya lebih tinggi, lebih baik. 当时他不觉得自己比阿波罗更好， Karena kalau orang yang menunjukkan dirinya itu lebih baik dari orang lain, atau dengan kata lain orang itu adalah orang yang sombong. 当我们觉得我们比别人好的时候，我们就变成骄傲。 Biasanya kita akan melihat bahwa orang itu akan selalu memakai kata saya, dan dia yang terlebih dahulu harus melakukan sesuatu. 如果这样子的人，一般来说，他是一直讲到自己，就做一些事件。 Kalau saya melakukan ini, kalau saya begini, saya telah melakukan saya, dan saya. 如果我是这样子，所以我行了那一件，一切一直讲到我。 Kesombongan merupakan akar keberdosaan manusia. 人这个骄傲，就让我们有这个犯罪的根。 Dan menarik kalau di dalam ayat 5, di dalam terjemahan baru yang kedua, ya tadi kan saya tampilkan dipakai kata siapakah Apolos, siapakah Paulus, terjemahan itu kurang tepat. 刚才我所说的，阿波罗是谁，保罗是谁，其实这个翻译不很好，在新的翻译，第2本的圣经当中会讲得更清楚。 Betul. Di dalam TB1 ya, itu disebut apakah Apolos, apakah Paulus. 在第一个翻译的时候，就是讲到阿波罗是什么，保罗是什么。 Terjemahan ini lebih tepat. 这个翻译比较准确， Karena di dalam bahasa Yunani kuno dikatakan Tion estin Apolos. 因为在原文的时候，他就讲到更清楚。 Tide estin Paulos. D.D. Estin Paulus 的意思是， Ya. Apakah Apolos, apakah Paulus? 是阿波罗是什么，保罗是什么？ Kata T yang saya buat warna merah 在这里，D 的意思， itu merupakan kata benda bentuk neuter. 它是个kata benda 动词，而不是动词。 Biasa kata benda itu he, she, it. 就好像他有3个英文的 he, Kalau dalam bahasa Inggris ya, jadi ya itu dia. Kalau bahasa Indonesia memang agak rumit, nggak ada yang seperti ini gitu 因为 ya. 英文根本没有这个的词句。 Nah, jadi kata ti itu bentuk neuter, ia meniadakan identitas kemanusiaannya. 在这里可以看到它是一个人的形象。
Jadi dia tidak berkata Paulus atau Apolos itu adalah maskulin atau feminim. 在这里还没有讲到阿波罗或是保罗是一个男还是女， Jadi neuter itu menggambarkan satu kata benda. Jadi bukan manusia. 就是只是一个名词罢了，不是人。 Jadi di sini Paulus ketika berkata apakah Apolos, apakah Paulus, dia ingin berkata bahwa Paulus itu adalah alat di tangan Tuhan. 在这里还要讲到阿波罗跟保罗，最主要是讲这个是上帝的工具。 Jadi mereka berdua itu bukan siapa-siapa yang memiliki kekuatan atau kehebatan. 他们两个根本不是什么，不是拥有力量，或是有特别的能力。 Dan lebih lanjut, Paulus berkata di dalam ayat 6 dan 7, aku menanam, Paulus menyiram, tapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. 在第6、第7节当中，他继续说：“我栽种，亚波罗浇灌，唯有神叫他生长。最重要就是神叫他们生长。” Dan kata aku menanam, Apolos menyiram, itu pakai kata bahasa auris. 他讲到我栽种，亚波罗浇灌的时候，是用摇的意思。 Menjelaskan sesuatu yang terjadi yang sekali aja di masa lampau. 他的意思是之前只发生一次罢了。 Jadi kalau Allah yang menumbuhkan itu pakai tata bahasa imperfect. 如果还用上帝来让它生长的话，它就是一个完全的词句， Menunjukkan tindakan yang berkualitas dan dari Allah yang terjadi terus-menerus. 就讲到上帝的工作是一直不断的。 Jadi ketika Paulus itu menanam, dia hanya dalam kurun waktu tertentu melakukan itu. 保罗当时只是栽种，只是那段时间他栽种罢了。 Waktu Apolos menyiram, dia hanya melakukan dalam kurun waktu tertentu. 就是阿波罗在浇灌的时候，只是一段时间罢了。 Tapi dikatakan Tuhan yang menumbuhkan, dia memakai kata tata bahasa imperfect itu berkata bahwa ketika Paulus menanam, Allah bekerja di situ. 就是说，如果在上帝成长的时候，就在保罗在栽种的时候，上帝已经存在在那时刻。 Ketika Apolos menyiram, Allah juga bekerja di situ. 保罗在浇灌的时候，那时候上帝已经在那边工作。 Dan waktu tanaman ini tumbuh, Allah juga yang bekerja di situ. 当这个植物在成长的时候，上帝也在那边工作了。 Saudara melihat siapakah manusia? 弟兄姐妹可以看到人是什么呢？ Kemudian di dalam ayat 9 dikatakan, sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 所以第9节告诉我们，因为我们是与神同工的，你们是神所栽种的田地。 Kami kawan sekerja untuk Allah. 我们是上帝的同工。 Paulus, Apolos sama, kawan sekerja 保罗与阿波罗也是一样，是上帝的同工， untuk Allah. 围着上帝而做。 Artinya Paulus dan Apolos dipekerjakan oleh Allah. 就是上帝是主人，阿波罗和保罗是他的工人， Dan bukan dipekerjakan oleh jemaat Korintus. 不是围着哥林多的教会的。 Mereka adalah pelayan Allah, 他们都是上帝的工作人员， bukan pelayan manusia. 不是来侍奉人的，乃是侍奉神的。 Artinya apapun yang mereka akan kerjakan, mereka perlu balik bertanya, balik mencari Allah, melihat dari sudut pandangnya Allah. 所以他们所做所行的一切，都是靠着神的旨意。 Jadi walaupun seperti Paulus ini ketika menegur gitu ya, kan secara manusia itu nggak enak ya. 当保罗在指责他们的时候，成为一个人觉得很不舒服。 Kadang-kadang hamba Tuhan susah untuk bisa menegur jemaat. 成为一个神的仆人，有的时候很难指责我们的会友， Karena kadang-kadang sadar nggak sadar, kalau bagi saya pribadi, saya mungkin karena konteks kita gereja Injili adalah gereja yang memberikan tunjangan kepada hamba Tuhan. 就因为我们在我们的教会当中，好像我们传道牧师是教会有给津贴给他们补偿他们的工资的。 Bukan seperti gereja karismatik yang hamba Tuhan bisa bekerja. 但是如果这些灵恩派的教会，他们牧师的工作不是这样子的。 Kadang-kadang sadar nggak sadar bisa muncul perasaan kayak
kami itu dipekerjakan oleh gereja. 所以传道人有的时候是教会所邀请的工作的人员。 Padahal ketika Tuhan mengutus kami di sini gitu ya, 其实当上帝差派我们来到这里侍奉的时候， Allah yang menempatkan. 是上帝来差派我们来这里。 Waktu saya ingin menegur, yang perlu saya lihat adalah benarkah Allah ingin saya menegur, atau hanya karena saya tersinggung gitu ya, terus saya pengen negur orang. 当我要指责还是教导一个人的时候，我要清楚明白，这个是上帝指导我教导的，还是我开始心不爽，所以要指责人呢？ Jadi kawan sekerja Allah, bekerja untuk Allah artinya perlu mengikuti pola berpikir Allah. 所以我们上帝的同工在一起做的时候，我们所做的一切要随着神的旨意。 Dan itu juga berlaku bukan hanya bagi Paulus dan Apolos, tapi bagi kita semua dan jemaat Korintus. 所以不单单只是亚波罗还是保罗，乃是所有的哥林多教会必须这样子行。 Pola berpikir kita, cara kita melihat, cara kita mendengar, bertindak dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang dunia. 所以我们所做所行的一切是要看神的旨意，不是看人的旨意。 Artinya jangan bawa pola pikir dunia masuk ke dalam gereja. 所以不要把属世的东西带到教会里面去， Tapi bawalah cara berpikir Allah yang kita pelajari, yang kita alami di dalam gereja, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. 乃是我们要按照神的旨意、神的想法，把我们一切带到我们的生活当中。 Kalau jemaat Korintus beda, dia pakai cara berpikir dunia masuk ke dalam gereja. 哥林多教会的会友们，他们把属世的一些想法带到教会去， Makanya muncul iri hati, perselisihan, ada kelompok-kelompok terjadi. 所以当时就有了嫉妒，有了纷争，所以成为很多族。 Tapi juga jangan kayak bunglon. 但是我们也不能够好像无论随着一切。 Di dalam gereja pakai cara berpikir gereja, tapi di luar pakai cara berpikir dunia. 所以就我们在教会的时候，我们就用教会的想法；当我们出去属世的时候，我们就好像属世的想法。 Jadi jangan kayak kacamata ini yang pernah lihat ya, orang yang pakai kacamata kalau di dalam ruangan itu putih jernih seperti ini, tapi di luar ruangan ketika kena ultraviolet sinar matahari jadi hitam. 我们不好像这个眼镜，在教会的时候就很清白，当我们到外面的时候，有紫外线的太阳的紫外线变成黑漆了， Tapi ini nggak gampang. 只是不容易的。 Bagi saya juga sangat tidak gampang. 我也觉得不容易。 Lebih mudah bagi saya untuk menjadi orang yang sabar terhadap saudara, terhadap jemaat, daripada saya sabar terhadap keluarga saya sendiri. 当我跟会友的时候，我觉得我可以忍耐，但是我到我家里的时候，有的时候忍耐不了。 Itu satu proses yang perlu dipelajari. 其实这个一个过程必须要我们学习的。 Kemudian ketika dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi manusia rohani, 上帝要求我们成为属灵的， jangan mengidolakan seorang pemimpin. 所以不可以觉得一个领袖是什么，成为我们的偶像。 Karena setiap orang itu punya porsi atau bagian kerjaannya sendiri. 因为每个人都有自己的岗位， Pendeta bukan berarti lebih tinggi dari guru Injil. 不是说是比这个传道人更高。 Kalau secara struktur organisasi iya, tetapi secara pekerjaan Tuhan menempatkan semua orang sama. 虽然我们在社会组织上我们有区别，但是上帝所赐给我们的工作，大家都平等。 Hamba Tuhan senior bukan berarti lebih tinggi dari hamba Tuhan yang baru. 不是说一个有比较年长的这次还是牧子比这些刚刚毕业的更特别。 Bukan berarti saya lebih baik dari mahasiswa praktek yang ada. 不是说我比那些刚刚毕业出来学习的传道人更好， Atau seperti bos lebih tinggi kedudukannya daripada karyawan. 而是我们的老板比我们的职员的职位更高。 Jadi kalau biasanya dunia kita mengagung-agungkan bos tapi merendahkan bawahan kita. 当我们在属世的时候，我们就提高他的领袖，但是看清那些比较职位低的人。 Jangan seperti itu. 我们不可以用这样的想法来到教会。 Karena tadi waktu kita mendengarkan tentang Apolos dan Paulus sama. 当我们听到
阿波罗跟保罗都是一样的同等的。 Sama seperti puzzle 只 ini. 有我们玩这个游戏的时候， Setiap orang itu seperti satu kepingan puzzle 每个人就好像某一个部分， yang bentuknya sama, 他的形象好像一样， tapi punya tempat yang berbeda. 但是的地方不同的。 Jadi Paulus ditempatkan Tuhan pada masa jemaat ini baru berdiri. Belum ada sampai berdiri. 保罗是上帝放他在那边，从还没有教会到有教会。 Apolos peranan yang lain lagi. 但是阿波罗有其他的重要的职位， Sampai kemudian nanti menjadi satu gambar yang indah. 所以我们必须拼起来，这个拼图好让成为一个很美丽的图样。 Muse dipakai oleh Tuhan untuk melihat keseluruhan gereja. 我们的牧师，上帝让他有职位，让他可以看到前面。 Guru Injil kadang-kadang punya bagiannya tersendiri. 但是一个传道人有自己的岗位， Dan Tuhanlah yang menempatkan setiap orang sesuai dengan gambaran. 所以上帝给我们的职位，好像我们必须要放在哪个部门。 Dan Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah. 上帝将成为这一切都是美好的。 Saudara, ketika kita ingin belajar bertumbuh menjadi manusia rohani, 弟兄姐妹，当我们要学习怎么样成为属灵的， kita perlu mengingat bahwa dari yang namanya bayi rohani tidak dengan serta-merta membalikkan telapak tangan menjadi manusia rohani. 我们成为一个属灵的婴孩，不是说立刻就会成为属灵的一个会有。 Dalam arti manusia rohani yang dewasa. 我的意思在这里就是一个成长的会有， Karena ada proses yang akan terjadi. 因为在这当中有很多行程必须要经历的， Yang perlu terjadi. 我们需要成长的。 Karena saya yakin ketika jemaat Korintus mendapatkan teguran ini, tidak dengan serta-merta kemudian mereka bisa terima dan kemudian berubah, besoknya kelompok itu bubar. 我们看到哥林多的教会，不是他们被指责过后，明天就解散了，而是立刻改变。 Karena tidak semudah itu kita manusia berdosa bisa kemudian berubah sedrastis 180 derajat. 因为我们是罪人，不是我们能够180度立刻改变。 Ketika dari percaya menjadi tidak percaya, Allah Roh Kudus bekerja di situ melahir barukan kita. 当我们在成为一个不相信变成相信，就是属灵在当中工作。 Ketika sudah percaya dan kemudian di situ ada pertumbuhan yang diperlukan, 所以 ada proses. 当我们相信过后，我们必须要成长，在这当中必须有形成的。 Itu disebut pengudusan diri 就是我们要把自己， atau menjadi seperti serupa Tuhan Yesus. 就是我们把自己学习如何更像主。 Jikalau kita saat ini mendengarkan teguran Tuhan, Tuhan berkata bahwa coba lihat dirimu apakah kamu seperti jemaat Korintus ini, seperti bayi rohani ini. 当上帝指责我们的时候，是否我们好像哥林多的教会，就好像个属灵的婴孩？ Ketika kita itu seperti ini, 如果我们真的好像哥林多的教会的属灵的婴孩的话， kita minta pertolongan Tuhan supaya kita sadar 我们要求上帝帮助我们，看我们可以体会到这一切。 tapi jangan sampai kita menghakimi diri sendiri atau orang lain. 但是我们也不可以指责自己，或是我们指责别人。 Dan kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Oh, saya masih seperti ini, kok dia sudah bisa seperti ini? 我们也不需要把我们自己跟别人相比。我虽然只是这样子，为什么他已经变成这样成长了呢？ Kita bisa melihat hal ini karena di dalam kalau kita baca perikop berikutnya, Paulus sendiri berkata di dalam 1 Korintus 4 ayat 3 dan 5a, 如果我们看到保罗自己也这样的感觉，我们看哥林多前书4章第3到第5啊。 Bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi.
Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. 我被你们论断和被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。 Karena ketika 所以时候到的时候，什么都不要乱断，只要等主来。 Karena kita manusia berdosa punya kecenderungan kalau sudah dikasih lihat ini yang baik gitu ya, ini yang enggak gitu ya. Terus kemudian kita punya kecenderungan untuk menghakimi. 当我们看到一个很好的事件的时候，有的时候我们会指责自己。 Tuhan menegur kita karena Dia ingin kita berubah. 上帝要指责我们，好让我们有改变。 Penghakiman ada di tangannya Tuhan. 一切的论断是在神的手上。 Karena ketika kita menghakimi diri sendiri atau orang lain, ngejek, ih kamu kok masih begini ya. 当我们论断自己，还是论断别人，还是讲别人啊？为什么你还是这样的阶段呢？ Kondisi akan semakin parah dan tidak akan bisa bertumbuh. 情况越糟糕，而且不会成长。 Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin melanjutkan, pengen tahu kalau dari bayi rohani menjadi manusia dewasa di dalam rohani itu seperti apa, selain maksudnya dengan cara-cara yang simple gitu ya, cara yang praktis, saudara bisa baca buku ini. 如果我们很想学习，如何从一个婴孩的属灵，可以成为成长的一个属灵，我们可以读这本书《Critical Journey》。 Saudara, di dalam buku ini dijelaskan tentang tahapan iman. 在这里可以讲到我们属灵一段一段的时刻。 Saudara pengen pinjam, saya punya bukunya. Saudara pengen baca dalam buku elektronik, saya punya PDF-nya, saudara bisa dapatkan. 弟兄姐妹，如果要借这本书，我也可以借你；但是如果要从电脑读，我可以分享给你。 Saat ini pertanyaan bagi kita semua. 有一个问题来问我们： Kita masih bayi rohani atau yang sudah dewasa? 是否我们还是属灵的婴孩，还是我们已经成长了呢？ Satu hal yang Tuhan inginkan beritahu kita, 上帝要告诉我们有一件事： kita ada di dalam posisi tertentu. 我们在某个阶段， Tuhan sendiri yang akan menjumpai kita di titik di tempat kita berada saat ini. 上帝会来到我们当中，在我们每一个阶段当中， Tuhan sendiri yang akan mendampingi kita berjalan, melangkah, bertumbuh. 上帝要陪伴我们一步一步的在一起增长。 Yang penting dari kita ingin. 最主要是我们要将自己献上。 Boleh lihat slide-nya lagi? Tidak peduli saat ini diri kita masih butuh menyusui, 我们不要在乎我们这个时候还需要牛奶， tidak peduli kita masih sudah bisa pegang botol sendiri, 还是我们自己可以把这个奶瓶自己带了， atau sudah bisa makan sendiri. 还是我们已经可以自己吃饭了。 Yang penting kita sadar kita ada di mana sekarang ini. 最主要我们要体会到我们是在哪一个阶段， Dan Tuhan yang akan datang menjumpai kita, menolong kita. 上帝会来到我们当中来指导、来带领我们。 Kita hanya perlu membuka diri. 我们只要把自己敞开。 Bagaimana saudara? 弟兄姐妹如何呢？ Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa, 我的主， terima kasih karena Engkau adalah Allah bukan manusia. 我们感谢你，因为你是神，不是人。 Terima kasih kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami, memberikan ruang bagi kami. 我们要感谢你，因为你是爱我们的，也给我们一个空间。 Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menegur kami. 因为你爱我们，所以你指责我们。 Engkau tidak membuang kami ketika kami masih seperti bayi rohani.
当我们成为婴孩的属灵的时候，你没有把我们撇下。 Bahkan ketika di dalam tahap kehidupan kami, ketika kami mungkin ada masa meragukan dirimu, 当我们在我们成长当中，我们可能怀疑你的时候，你也不撇下我们。 mungkin ada masa kami sulit untuk mempercayai tentang dirimu. 可是我们有一段时间根本不能够相信主你， Engkau yang akan datang menjumpai kami. 你来到我们当中， Karena kami tidak bisa mengubah diri kami. 因为我们不能改变自己， Kami hanya bisa membukakan diri kami 我们 untuk mau. 我们只能敞开我们自己，要接受。 Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami. 我们再次将自己献上， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主名求， Amin. 阿门。